sekitar 2016. Satu orang menteri, Ahmad Az-Zind, umur dah 70 dah. Dia bercakap dalam parlimen dia. Dia bukan calon-calon menteri, menteri kehakiman Mesir. Kan? Menteri kehakiman. Orang yang berkuasa lah dalam bidang undang-undang ni. Kan? Dia kata apa? Dia kata saya akan memenjarakan mana-mana individu-individu yang bersalah, tidak terkecuali, kata dia, tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kalau bersalah aku buh penjara juga, dia kata. Dia nak tunjuk puasa dia tu sebab dia menteri kehakiman waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada hari ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun Hijri 1443. Lebih kurang seminggu daripada hari ini, kita akan memasuki tahun hijrah yang baru. Pejam celik, sedar ataupun tidak, masa berlalu dengan begitu cepat dan pantas. Apabila bertambahnya tahun, berubahnya hari, beralihnya bulan, secara tidak langsung juga memberi faham kepada kita bertambahnya usia kita. Apabila bertambahnya usia kita, secara tidak langsung juga memberi faham kepada kita bahawasanya semakin hampir kita dengan ajal kematian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lari tak boleh. Walau bagaimanapun kita disuruh untuk persiapkan diri dengan amal yang sebanyak mungkin. Di antara amal yang boleh kita jadikan sebagai bekalan kita adalah taqwa kita kepada Allah. Yakni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Inilah yang akan menjadi modal kepada kita untuk kita selamat dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, apabila kita melusuri sejarah dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda dibangkitkan dalam keadaan masyarakat pada ketika itu merupakan masyarakat yang tegar menyembah berhala. Kerana mereka menjadi penyembah berhala sejak ratusan tahun sebelum daripada kebangkitan Nabi. Ada kitab menyebut 500 tahun sebelum baginda dibangkitkan. Nabi dibangkitkan seorang diri di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Menyembah berhala, makan bangkai, berjudi, berzina, menipu dan sebagainya. Bukan senang Nabi nak mengubah masyarakat Arab jahiliyah yang sudah lama dalam keadaan demikian, meninggalkan amal kehidupan yang lama secara jahiliyah dulu ni,
nak ubah kepada ajaran yang Nabi bawa menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Sudah tentulah penentangan demi penentangan yang Nabi terima daripada kalangan orang-orang Mekah, terutamanya pembesar-pembesar Quraisy Mekah yang merasakan tergugat dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Selepas daripada tempoh 3 tahun itulah barulah dakwah itu disampaikan secara terang-terangan. Apabila Nabi SAW mengiklankan diri baginda sebagai Rasul kepada masyarakat Mekah, maka bermula daripada saat inilah Nabi SAW menerima tentangan, ancaman dan berbagai-bagai tuduhan dan sebagainya dilemparkan kepada batang tubuh baginda Nabi SAW. Sejarah telah menceritakan kepada kita. Sebab tu bila kita mengaji sirah, kita dapat menghayati perjalanan kisah hidup Nabi, bagaimana susah payahnya Nabi nak menyampaikan dakwah, nak pastikan Islam tu sampai kepada kita. Kita walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi terasa rindunya, terasa dekatnya kita dengan baginda disebabkan kita baca, kita mengaji, kita tahu sejarah kehidupan baginda, kita tahu bagaimana susah payahnya Nabi nak bawa Islam bagi sampai kat kita. Tapi kalau anak-anak kita hari ini dia tak mengaji sejarah, dia tak kenal pun siapa Nabi, takat boleh sebut nama je, kadang-kadang nama pun dia tak tahu. Maka dia tak ada sensitiviti langsung apabila baginda Nabi dicerca, dicela, dihina dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, inilah manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Dengan jasa Nabi lah kita boleh kenal Islam, dapat hidayah. Nikmat yang paling besar, yang paling mahal Allah beri dan tak Allah beri kepada semua orang. Allah tak beri kepada semua orang. Sebab tu diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita menghormati baginda Nabi SAW, untuk kita memuliakan baginda Nabi SAW. Jangan kita menghina Nabi, jangan kita mempertahankan orang yang menghina Nabi. Karena perbuatan ini perbuatan yang diharamkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala waktu turun sepotong ayat. Kita pergi ziarah makam Nabi. Ziarah makam Nabi, waktu kita berdiri depan makam Nabi, cuba tuan-tuan langut sikit. Bila tuan-tuan langut ke atas, tuan-tuan akan nampak satu frame tertulis ayat suci Al-Quranul Karim. Dalam tulisan emas, Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu, La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu kajahri ba'dikum ba'dah, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Ayat ni dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, kalau tak silap saya, surah yang ke-48. Ayat surah tak panjang, ayat 18 ayat, tapi menceritakan tentang adab kita, akhlak kita dengan Nabi. Bila kita ziarah makam, sampai betul-betul makam Nabi, cuba langut tengok atas. Sebab kita tak perhati tu. Kalau perhati pun tak boleh baca, dia kata. Kalau baca pun tak faham. Sebab tu perlu tadabbur. Allah kata apa? Hei orang beriman. Allah panggil kita. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi nada suara Nabi SAW. Mana suara kita jangan lebih daripada suara Nabi. Dan jangan kamu menyaringkan suara, melantangkan suara kamu ketika bercakap dengan Nabi. Nabi dah wafat. Tak, kata ulama, lepas Nabi wafat pun kita wajib menghormati dan memuliakan Nabi. Barang siapa yang menghina, mencela Nabi selepas kewafatannya, samalah seperti mana dia menghina dan mencela Nabi ketika hidup Nabi SAW. Ini disebut oleh Syekh Al-Maraghi rahimahullah dalam kitab tafsir dia. Mana siapa yang menyakiti Nabi lepas daripada baginda wafat, samalah seolah-olah dia menyakiti Nabi ketika Nabi masih hidup. Sebab itulah walaupun Nabi dah wafat, kita ziarah makam dia, kena jaga adab akhlak kita dengan Nabi.
Ni dak kadang-kadang tolak, kadang-kadang rempuh. Duduk dalam kandang sebelum nak sampai kandang hak yang raudhah tu kadang-kadang bersembang. Lah telefon buat live, saya sebut dah tadi, dengan anak bini di rumah. Dengan anak bini duduk di rumah dengan kepala pun tak tutup. Akak video tunjuk kat orang, pakai loudspeaker, riuh sampai orang ganggu habis. Tak ada. Rugi kita habis duit puluh-puluh ribu pi nak buat umrah ziarah Nabi, tapi kita tak jaga adab kita. Sebab tu dia gantung ayat tu di dinding supaya kita faham, hei orang beriman, jangan buat bising. Jaga adab kita dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala tegur. Ada ulama kata ayat ni turun kepada satu orang laki-laki. Dia ni suara deras. Bila dia bercakap, suara dia agak tinggi nada dia dengan Nabi. Pernah satu ketika dia tak mai jumpa Nabi lama. Akhirnya, bila dicari, ditanya pasal apa lama tak nampak muka, dia kata, aku takut nak jumpa dengan kamu ya Rasulullah, pasal bila aku bercakap, suara aku tinggi. Ada ayat turun berkaitan dengan aku. Ayat ni lah. Nabi kata, tak, kamu bukan termasuk dalam kalangan tu. Nak buat lagu mana dah, dia memang asal lagu tu. Sampai tu, bayangkan kalau meninggikan nada suara pun ditegah oleh Allah. Allah kata bimbang, amal kamu, pahala kamu akan dihapuskan oleh Allah. Dengan sebab apa? Mengangkat suara di hadapan Nabi. Apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Mengeluarkan kata-kata yang tak selayaknya kepada batang tubuh Nabi, menghina Nabi, mencerca Nabi, mencela Nabi dan sebagainya. Kita baca dalam akhir-akhir ni pun berlaku banyak. Bukan saja dalam negara kita. Pernah berlaku di Mesir satu ketika dulu, kalau tuan-tuan ingat. Tahun 2016 kalau tak silap saya. Bagaimana seorang menteri di Mesir dipecat daripada jawatan dia oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Sekitar 2016. Satu orang menteri, Ahmad Az-Zind. Umur dah 70 dah. Dia bercakap dalam parlimen dia. Dia bukan calon-calon menteri, menteri kehakiman Mesir. Menteri kehakiman. Orang yang berkuasa lah dalam bidang undang-undang ni. Dia kata apa? Dia kata saya akan memenjarakan mana-mana individu-individu yang bersalah. Tidak terkecuali, kata dia, tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kalau bersalah aku buh penjara juga, dia kata. Dia nak tunjuk kuasa dia tu sebab dia menteri kehakiman waktu tu. Tahun 2016 kalau tak silap kes ni di Mesir. Aku akan bubuh dalam penjara siapa yang bersalah termasuk Nabi. Keluar live. Mengamuklah. Lebih-lebih lagi di kalangan para ulama dan sebagainya, dan benda ni disiarkan secara langsung dalam televisyen Mesir pada ketika itu. Mengundang kemarahan dan bantahan daripada umat Islam yang akhirnya mendesak Perdana Menteri pada ketika itu bertindak tegas, mengumumkan pemecatan Menteri Kehakiman tadi daripada jawatan dia. Nah, abang kata sensitifnya, kadang-kadang manusia ni dia berasa dia hebat sangat, dia bercakap ikut suka hati. Kita tak sedar percakapan kita tadi ni telah menyebabkan jatuhnya maruah baginda Nabi SAW yang mulia. Realiti hari ini pun lagu itulah. Sama ada Nabi, agama dipermainkan semata-mata nak buat konten dalam lawak, jenaka, nak bagi orang gelak, nak bagi orang seronok. Tak sedap apa yang dia buat tadi ni mengundang kemurkaan daripada Allah. Bila ditangkap tak boleh jamin, ada pula orang tolong bayar jamin. Jangan tuan-tuan. Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka kamu akan disentuh oleh api neraka. Kalau kita bersekongkol dengan orang yang zalim, orang yang buat jahat, kita juga dianggap melakukan kejahatan. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Siapa reda dengan maksiat, dia juga melakukan maksiat. Betul Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau benda tu benda baik, benda ketaatan kepada Allah, tolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong pada benda-benda yang membawa kepada dosa dan permusuhan. Dosa lah ni. Itu perlu ada satu tindakan tegas terhadap orang-orang yang
mencerca, menghina Nabi, agama Islam, Allah dan sebagainya. Kalau tidak benar ni sampai bila-bila akan menjadi penyakit dalam masyarakat kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ni Nabi. Sebab tu penting kita mengaji sirah. Tak cukup setahun sekali, mari musim maulid kita bercakap pasal maulidur Rasul. Mari musim hijrah kita bercakap pasal hijratul Rasul. Mari musim Isra' Mi'raj kita bercakap. Tak cukup. Bahkan kita kena mengaji daripada awal kitab sirah, daripada sejarah kelahiran Nabi sampailah kewafatan Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi berperang nak menegakkan agama Islam ni sampai akhir hayat. Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Yang dikenali juga sebagai Ghazwatul Usrah. Peperangan yang sukar. Perjalanannya jauh. Pi saja 2 minggu, balik 2 minggu. Nabi duduk di sana 20 hari. Ambil masa hampir 3 bulan. Perjalanan ni, peperangan Tabuk ni ambil masa hampir 3 bulan. Perjalanan saja pi 2 minggu lebih, balik 2 minggu lebih. Duduk di Tabuk pula 20 hari. Nabi waktu tu umur dah 60 lebih. Tahun ke-9 Hijri, Nabi wafat tahun 11. Makna umur Nabi dah sekitar 61-62 tahun. Masih lagi berjuang, berjihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah. Dengan kemaraunya, dengan keadaan perjalanan jauhnya, semata-mata kerana nak sampaikan Islam pada kita. Sebab tu kita kena baca sejarah. Tapi bila orang tak baca sejarah ni, dia tak tahu betapa sukar, betapa banyaknya pengorbanan Nabi nak pastikan kita ni dapat agama Allah. Lepas tu mulut dia celupak, dia boleh buat main lagu tu saja. Lepas tu tuan-tuan penting beri pendidikan agama pada anak-anak. Lebih-lebih lagi dalam dunia akhir zaman hari ini, cabaran ya Allah dari segenap seginya. Cabaran dari segenap segi. Yang lebih menakutkan apabila melibatkan soal akidah, soal agama dalam diri anak-anak. Sebab tu penting ibu bapa tanam dalam diri anak-anak ni sejak daripada kecil lagi ilmu agama. Hantar pergi sekolah rendah tak cukup tuan-tuan. Petang hantar kelas asas fardu ain pun tak cukup tuan-tuan. Malam beri ilmu Quran pada anak-anak. Mudah-mudahan dengan Quran hak kita bagi ke dia nilah yang akan menjadi pembimbing, penunjuk dia. Kalau dia jahat sikit pun dia tak terlajak daripada batas-batas yang telah ditetapkan. Nakal dia pun nakal masih lagi dalam keadaan, dalam sempadan. Kita dulu pun nakal, kita dulu pun jahat. Tapi ada batas dia. Tak lebih daripada tu. Di samping tu berdoa, minta pada Allah. Didikan kita dah bagi, ajaran kita dah bagi. Semua kita dah bagi. Jangan lupa angkat tangan minta pada Allah. Bila-bila lagi kita mak pak jangan duk cakap benda-benda tak elok, sebut benda-benda yang tak baik pada anak-anak. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta pada Allah. Wahai Tuhanku, kurniakan aku anak-anak yang saleh. Baca dalam semayang kita minta pada Allah, bukannya panjang mana pun. Rabbi habli minas salihin, Nabi Ibrahim berdoa hak ni berapa puluh tahun baru Allah beri Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita baru saja sambut raya Korban. Kita tak nak sebut. Tok Imam bagi salam doa, kita cunggik balik awal. Gagah nak tunggu, pakai dia kata bida'ah dan sebagainya. Lepas tu pakai tak minta apa. Dia sendiri pun tak erti nak minta. Pun nak tunggu belakang Tok Imam nak amin doa Tok Imam pun tak. Minta pada Allah. Bila-bila lagi untuk anak-anak kita tuan-tuan. Kita hari ni duduk atas jalan agama ni pun mungkin kerana apa? Kerana berkat doa mak ayah kita dulu. Tok nenek kita tak tahu. Sebab tu doa. Sebab doa kita takkan ditolak oleh Allah. Ulama kata Allah tetap makbul. Sama ada yang pertama kita minta hak tu, Allah bagi hak tu. Yang kedua kita minta hak tu, Allah bagi hak lain. Minta kaya, Allah tak bagi kaya. Tapi Allah bagi apa? Allah bagi anak-anak soleh, cemerlang dalam pengajian, pendidikan, sihat tubuh, badan. Duk minta kaya tapi Allah tak bagi. Allah tahu dah kalau bagi kaya kat dia ni, pakai masjid pun tak nampak dah. Kaki dia panjang pergi ke lain. Bagi sihat. Duk main masjid tak berhenti. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita minta la, Allah bagilah segera. Kadang-kadang kita minta la hari ini, tapi Allah tangguh anak cucu kita dapat. Tidak pun Allah simpan, beri pada kita di akhirat nanti. Sebab tu jangan berhenti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak masuk tahun baru ni. Yalah betul, tak ada warid daripada Nabi doa yang khusus. Tapi tak salah kita nak berdoa.
Ulama susun doa kat kita, di antara doa yang kita minta, ya Allah, masuk tahun baru ni, minta kalau boleh masa kita ni sibuk pada benda-benda yang manfaat. Tahun baru nak masuk ni kita minta kat tangan, minta pada Allah. Belum kita tinggal tahun lama kita berdoa, minta ampun dan sebagainya. Minta tahun hak baru ni, ya Allah, minta masa kami, sibukkan kami dengan benda-benda kebajikan. Masjid, kuliah, mengaji, baca Quran, buat kebajikan. Minta kita sibuk hak tu. Tak mau duk sibuk habis masa pada benda-benda yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat pada kita. Sedangkan umur kita semakin singkat, tempoh kematian kita semakin dekat. Maka perlulah kita persiapkan amal sebanyak mungkin sebagai bekal untuk kita menghadapi hari akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ni memberi manfaat pada kita dan memberi sedikit pedoman pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.